kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, bekerjasama dalam membalas kelemahan, Allahumma ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah keberkatan ke atas majlis ini, limpahkanlah taufik dan hidayahmu ke atas kami, syukurkanlah hati kami dengan nikmat cahaya petunjukmu. kepada kumpulan penterama Jabatan Penerangan Malaysia atas persembahan yang cukup bertenaga sebentar tadi. Majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Dato' Arthur Joseph Kuro, Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi. Terima
kasih saudari dan juga saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin bin Hasim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Muhammad Nur Azman bin Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI. Yang berusaha Encik Uli Gunalan anak lelaki Manikam, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan MOSTI, Barisan Pengurusan Tertinggi, Ketua-ketua jabatan dan agensi, semua warga MOSTI yang dikasihi sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan saya dan ucapan terima kasih kepada semua warga MOSTI dan juga jawatan kuasa kerja Perhimpunan Bulanan MOSTI, terutamanya bahagian teknologi strategik dan aplikasi SMT dan unit komunikasi korporat selaku jawatan kuasa induk atas penganjuran Majlis Perhimpunan Bulanan kita pada hari ini. Ini membuktikan komitmen dan semangat kerjasama yang tinggi antara warga MOSTI. Merah, putih, kuning dan biru, jalur gemilang tanah airku, berkibar megah di segenap penjuru lambang perpaduan bersatu padu. Pada kesempatan ini masih belum terlambat bagi saya untuk menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga MOSTI. Saya percaya tema pada tahun ini iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan adalah bertepatan dengan konteks pasca pandemik pada masa ini. Tanggal 16 hari bulan September merupakan satu tarikh simbolik yang telah merakamkan sejarah pengisytiharan pembentukan Persekutuan Malaysia oleh Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sejarah telah menyaksikan perjalanan bumi bertuah ini untuk membina pasak persefahaman dan mencari muafakat persetujuan negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak, termasuklah Singapura pada waktu itu, dengan harapan yang penuh dengan jerih dan perih. Segala cabaran membuktikan bahawa tidak ada jalan mudah untuk melahirkan sebuah negara bangsa berasaskan demokrasi berparlimen dan rajah berperlembagaan. Tarikh tersebut menjadi bukti perpaduan dan tekad kesungguhan pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu yang bersandarkan satu iltizam, membina Malaysia Madani yang kita nikmati pada hari ini. Warga MOSTI yang dihormati sekalian, pada hari ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada semua warga MOSTI yang beragama Islam. Dalam menghayati sambutan Hari Malaysia dan Maulidur Rasul, kita dapat melihat bahawa rekayasa peradaban manusia disulami dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam membangunkan negara bangsa. Sains dan teknologi sememangnya tidak dapat dipisahkan dari arus peradaban. Sebagai warga MOSTI yang menerajui sains, teknologi dan inovasi, kita semua memainkan peranan yang penting dalam kemajuan STI negara yang tercinta ini. Pada zaman yang serba canggih ini, kita perlu bersiap siaga untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang dengan mengaplikasikan teknologi dan inovasi. Seperti mana yang telah diumumkan oleh YB Menteri MOSTI sebelum ini, adalah menjadi harapan saya juga agar semua warga MOSTI dapat memastikan inisiatif dan program yang dirancang untuk berpandukan kepada 6 aspirasi precise, iaitu people-centric, R&D, enculturate, capacity building, investment dan startup ecosystem. Pegawai MOSTI perlu sentiasa peka terhadap sebarang perkembangan terkini dalam sains, teknologi dan inovasi
agar setiap tugasan yang dilaksanakan adalah selaras dengan perkembangan semasa. Dalam hal ini, pegawai MOSTI bolehlah memilih satu atau dua bidang teknikal yang diminati. Sekurangnya satu atau dua. Contohnya, dalam bidang bioteknologi, nanoteknologi, ekonomi hidrogen dan sebagainya, agar dapat meningkatkan kepakaran dan pengetahuan dengan lebih mendalam dalam bidang tersebut. Pengetahuan dalam pembangunan teknologi ini bolehlah diaplikasikan dalam menyemarakkan lagi program pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM dalam usaha meningkatkan minat pelajar sekolah untuk memilih bidang sains dalam pengajian tersyari kelak. Majlis perhimpunan bulanan ini bukanlah sekadar rutin, tetapi juga merupakan platform yang penting untuk kita berkongsi maklumat, idea-idea baru dan perkembangan terkini di MOSTI, selain meningkatkan semangat perpaduan kita di dalam kementerian kita. Baru-baru ini, MOSTI dengan kerjasama Agensi Nuklear Malaysia telah melancarkan Dasar Teknologi Nuklear Negara 2030 atau DTNN 2030. Pada 20 hari bulan September 2023 di Hotel Marriott Putrajaya yang telah disaksikan oleh seramai 300 orang hadirin. DTNN 2030 telah digubal untuk menjadi asas dan panduan utama di peringkat kebangsaan bagi pembangunan dan kemajuan teknologi nuklear yang lebih holistik, berdaya saing, seterusnya menjadikan negara kita sebagai peneraju dalam penggunaan teknologi nuklear secara aman. Selain itu, terdapat juga beberapa program besar yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Antaranya, persidangan AI UK Malaysia yang dijadualkan pada 17 dan 18 Oktober 2023 bertempat di Connection Conference and Event Centre Bangsa. Persidangan peringkat antarabangsa ini akan melibatkan pakar-pakar dan pemain industri bagi membincangkan teknologi terkini dalam bidang kecerdasan buatan atau AI. Di samping itu, bagi menyemarakkan lagi sektor bioteknologi di Malaysia, National Institute of Biotechnology Malaysia atau NIBM akan menganjurkan National Biotechnology Symposium 2023 yang dijadualkan pada 8 dan 9 hari bulan November 2023 di Hotel Marriott Putrajaya untuk berkongsi pendapat dan pandangan dalam penyelidikan berinovasi yang terkini dalam meneroka kaedah penghasilan makanan mampan bagi keterjaminan makanan. Bioeconomy Corporation juga akan menganjurkan Bioeconomy Open Day pada 21 hari bulan November 2023 di World Trade Center Kuala Lumpur bagi mempromosi perkhidmatan industri fasilitasi kepada pemegang taruh sektor bioteknologi serta menyebar luaskan perkembangan dan potensi industri bioteknologi di Malaysia. Warga MOSTI sekalian, Neil Armstrong pernah mengungkap kata-kata, "Research is creating knowledge." Menyedari kepentingan daya cipta yang berasaskan penyelidikan, Malaysia Science Endowment atau MSC telah ditubuhkan sebagai dana alternatif kebangsaan bagi tujuan pembiayaan, geran dan beasiswa dalam aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi atau RDCNI. Pada peringkat permulaan, satu reserve permulaan dicadang diwujudkan dengan jumlah kuantum sebanyak 2 bilion ringgit Malaysia. Melalui pelaksanaan inisiatif ini, MSI dijangka akan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap dana kerajaan bagi membiayai aktiviti RDCNI negara. Seperti mana yang kita sedia maklum, program Kembara Sains Borneo Siri kedua 2023
telah berlangsung pada 15 September 2023 dan telah menjelajah kawasan Kimanis, Kalabakan sebelum ke lokasi terakhir di Pensiangan Sabah. Antara matlamat utama program ini adalah untuk mendekati masyarakat luar bandar, terutamanya golongan muda dan khususnya pelajar bagi memupuk minat sekaligus meningkatkan populariti bidang STI. Di samping itu, baru-baru ini juga saya telah menyerahkan projek pembangunan hybrid power system and desalination bagi menghasilkan air bersih untuk komuniti Persatuan Nelayan Kawasan Sempurna di Sabah. Projek ini telah dibantu oleh tenaga pakar dari Sirim Berhad yang mengaplikasikan teknologi sistem pemprosesan dan rawatan air laut kepada air bersih. Projek yang mendapat suntikan dana Malaysia Social Innovation ini juga diharap akan membantu meningkatkan pendapatan di kalangan penduduk B40 memandangkan spillover impact. Projek ini adalah penternakan rumpai laut dan pembinaan pusat peranginan yang berdaya saing di kawasan pulau-pulau tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, satu majlis pelancaran Hydrogen Economy and Technology Roadmap atau HETR akan diadakan pada 5 Oktober 2023 sempena International Green Tech and Eco Products Exhibition and Conference Malaysia atau IGEM di Kuala Lumpur Convention Centre oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. HETR ini adalah sejajar dengan usaha kerajaan dalam mencapai sasaran penyakarbonan melalui penggunaan hidrogen sebagai sumber tenaga. Di samping itu, Pusat Nanoteknologi Kebangsaan atau NNC juga akan menganjurkan program tahunan iaitu Program Nano Kebangsaan atau NanoCap 2023 yang akan diadakan pada 9 hingga 12 Oktober 2023 di Hotel Bangi Resort sebagai satu platform kepada penggiat nanoteknologi untuk berkongsi pengetahuan mengenai perkembangan terkini dalam teknologi nano. Konvensyen hasil RDCNI pada 26 Oktober 2023 di Hotel Marriott Putrajaya akan dianjurkan oleh bahagian dana sebagai sebuah platform perkongsian ilmu, maklumat, kepakaran dan pengalaman dalam bidang RDCNI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampan ke arah negara yang maju. Konvensyen ini dijangka akan disertai seramai 500 orang yang diantaranya terdiri daripada penerima dana R&D MOSTI, wakil industri, pihak institusi pendidikan tinggi, wakil kementerian dan agensi, panel pakar, individu, perusahaan kecil dan sederhana, persatuan koperasi dan institut penyelidikan kerajaan. Pada bulan ini, genaplah 1 tahun pengoperasian Pejabat Pengurusan Projek Pembangunan Vaksin Malaysia atau MVPO. Dengan misi untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar vaksin manusia menjelang tahun 2030. Berdasarkan strategi dan inisiatif di bawah Pelan Halatuju Pembangunan Vaksin Malaysia atau PPVN. Sehingga September 2023, sebanyak 2 projek penyelidikan vaksin telah diluluskan untuk didanakan di bawah PPVN ini. Manakala 6 projek lagi masih di peringkat penilaian. Diharapkan dengan suntikan dana penyelidikan vaksin dari MOSTI ini, Malaysia mampu melakar sejarah untuk menghasilkan platform vaksin dan juga vaksin manusia buatan tempatan setanding dengan pengeluar vaksin dari negara yang lain. Warga MOSTI yang dikasihi sekalian, akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga MOSTI atas kerjasama dan sokongan yang diberikan dalam menggerakkan semua dasar dan pelan hala tuju MOSTI.
juga dalam meraih pencapaian sepanjang bulan ini. Musti sememangnya luar biasa. Harapan saya agar kita dapat bersama-sama untuk terus berusaha menyediakan perkhidmatan yang terbaik dalam meningkatkan kemajuan STI untuk Malaysia tercinta. Memetik kata-kata penulis Walter Isaacson, most of the collaborations of technology were done by teams. Collaboration is key to creativity. Ingat juga kata-kata no man is an island, bermakna kita semua kena bekerjasama untuk menghasilkan yang terbaik daripada warga Musti untuk pembangunan STI negara. Justru saya menyuruh kepada seluruh warga Musti untuk menghayati tekad dan komitmen sebagai pejuang STI bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan melalui sains dan teknologi. Sekian dan terima kasih.